أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar sedang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam, atas segala nikmat, terutamanya nikmat iman dan Islam. Marilah sama-sama kita rafa'kan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi sama-sama kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paling menarik pada pagi ini, Tanyalah Ustaz, kita akan berbicara topik yang cukup menarik dalam bab sirah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an. Dan kita bawakan bintang ilmuwan ke studio pada pagi ini, tidak lain tidak bukan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Rozali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ceria-ceria pagi ini Ustaz. Amin, Alhamdulillah. Kita pada pagi ini berbicara topik yang sekira cukup menarik, sama-sama kita hayati insya-Allah, berkenaan dengan salah seorang tokoh wanita yang begitu hebat dalam sejarah Islam. Dan semestinya bagi edisi hari ini, Khamis 1 April 2021, juga bersamaan dengan 18 Syaban 1442 Hijri, kita mengalu-alukan Ustaz kepada para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi 1-800-88-1677, atau paling mudah terus tinggalkan komen anda, soalan anda menerusi laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan seperti biasa, jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, kita bantu sama-sama sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi, jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan sebagaimana biasa, kita masih lagi berjuang menghadapi pandemik COVID-19. Jadi mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu statistik COVID-19 yang melanda negara kita sehingga semalam. Status terkini sehingga semalam menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, jumlah kes baharu sebanyak 1,482 kes baharu dicatatkan, menjadikan jumlah kes keseluruhan 345,500 kes. Manakala jumlah kes sembuh baru sebanyak 1,070 kes, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan sebanyak 329,624 kes. Manakala tujuh kematian baharu dicatatkan, menjadikan jumlah kematian keseluruhan 1,272 kes. Saudara sedang penonton, kita terus sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita mematuhi SOP yang telah pun digariskan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita daripada belenggu pandemik COVID-19 ini khususnya. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Dan baiklah Ustaz, tidak perlu saya berbicara panjang, banyak yang akan kita kongsikan bersama dengan para penonton pada pagi ini. Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada yang saya hormati Dai Anas, penonton yang saya hormati kasihi. Alhamdulillah, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, amin Allah, wa anfa'na bima 'allamtana, amin Allah, Rabbana zidna ilma, amin Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama lagi, dan saya kira bila kita nak membicarakan tentang sosok-sosok hebat di kalangan para sahabat, mereka-mereka yang berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan
sekiranya kita semua diberikan oleh Allah hidayah, ilmu, petunjuk, ya, dia menepati makna bila kita pohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Dan kita tahu bahawa jalan itu adalah sirat alladhi an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau telah berikan kepada mereka nikmat. Jadi kita tidak bercakap tentang matlamat, tetapi kita bercakap tentang jalan menuju kepada matlamat. Sebab matlamat semua orang nampak, ya, semua orang nak jadi baik, tetapi tak ramai orang yang mampu melalui jalan baik. Semua orang nak masuk syurga, tetapi tak ramai orang yang mampu melalui jalan ke syurga. Jadi Rasulullah, bila sebut Rasulullah, Nabiyin, maka Nabi itu ada sahabah. Sahabah ni ialah mereka yang mendampingi Nabi. Dan tak kira siang atau malam, tak kira susah atau senang, mereka tetap akan menjadi bersama dengan Rasulullah. Jadi kita doalah sebagai mukadimah sedikit, insya-Allah sebelum kita tengok apakah mungkin yang kita nak kembangkan daripada tajuk susuk sahabat sahabiyah, sahabat wanita yang bernama Asma binti Abi Bakrin. Maka setiap daripada kita, marilah kita buka pintu hati kita. Sebab manusia ni dan yang Anas, dia ada satu kelebihan, ya. Manusia ada satu kelebihan, manusia boleh meniru. Itu kelebihan, ya. Sebab itulah kita duduk macam ni, ya. Sebab kita tengok sekeliling, kalau duduk, orang duduk macam ni, ya. Tak kaki ke atas, kepala ke bawah, ya. Tapi kalau mungkin dalam masyarakat yang mungkin semuanya kepala ke bawah, kaki ke atas, mungkin kita akan meniru duduk macam tu juga. So kalau kita mampu meniru Asma binti Abi Bakrin, ya, Sayyidah Asma binti Abi Bakrin, sosoknya, ya, perawakannya, jiwanya, dan insya-Allah saya yakin kaki kita akan berada di atas jalan yang lurus, ya. Ayyi kata Imam Qurtubi, tamassak bihi ya Allah, bermaksud kukuhkanlah kaki kami ya Allah. Jadi kukuh tu adalah pada laluan lahiriah, tetapi dalam gambaran kita jelas siapakah contoh yang kita nak jadikan pedoman teladan, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Satu mukadimah yang cukup menarik daripada yang bahagia Ustaz, dan saya kira sebagai permulaan Ustaz, mungkin susulan daripada apa yang Ustaz ceritakan tadi, kita belajar sesuatu daripada tokoh yang kita nak bicarakan ini dan kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita, dan insya-Allah panjang lebar insya-Allah kita akan bicara dan kita akan bahaskan. Cuma di permulaan Ustaz, secara ringkas dan juga padat, apakah ataupun boleh Ustaz ceritakan ataupun kongsikan salah sila tentang biodata, tentang ciri-ciri diri Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, sedikit Ustaz. Baik, alhamdulillah, maknanya kita masuk ke tapak yang kedua. Kita mula bercakap tentang siapakah dia yang dipanggil sebagai Asma binti Abi Bakrin, ya. Istimewanya Asma binti Abi Bakrin daripada satu sudut adalah, ya, biasanya kalau orang sebut sahabat ni, kita sebut radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anha, ya. Kadang-kadang kita mendengar radhiyallahu anhuma. Baik, bila sebut radhiyallahu anhuma, dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin ada dua orang sahabat yang sedang disebut namanya. Maka sebab itu kita sebut Allah redha kepada kedua-duanya. Ya, mungkin kita sebut katalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, ya. Tetapi kadang-kadang kita menyebut tentang seorang sahabat. Jabir contohnya, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Maknanya satu gambaran bahawa nak tunjuk sebenarnya dia adalah satu gambaran sepintas lalu yang cepat, ya, bahawa sahabat ini hebat kerana dia Islam, ayahnya Islam. Itu juga merupakan satu sisi kehebatan dalam para sahabat itu. Baik, bila kita bercakap tentang Sayyidah Asma binti Abi Bakrin, kita akan mendapati apa, ya? Kita mendapati bahawa tentulah dia seorang Islam, maka kita sebut dia radhiyallahu anha. Kemudian ayahnya siapa? Kalau bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abdullah ibni Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraisy At-Taimi. Siapa dia? Kalau bukanlah, Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik, siapa lagi kita nak cakap? Suaminya adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya, Zubair bin Al-Awwam bukan sekadar sahabat yang tersenarai, tetapi sahabat yang termaktub sebagai
al-'asharah mubasysyirina bil jannah. Seorang sahabat yang namanya daripada 10 orang yang Rasulullah sebut secara dalam satu turutan bahawa Nabi bersaksi bahawa dia adalah ahli syurga. Siapa lagi kita nak sebut kalau bukan anaknya Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair juga sahabat Nabi. Allah. Baik, tak cukup dengan itu, ya, adik-beradik semua dah memang. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Siapa dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Penonton tanyalah, ustaz semua tahu ya, menyebut radhiyallahu anha. Kenapa dia adalah isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin. Belum habis lagi, ya, hatta kepada datuknya, ya. Biasanya orang kalau ayah tu macam Sayyidina Umar Al-Khattab, ayahnya tidak Islam, ya. Asma binti Abi Bakrin bukan sekadar ayahnya Islam, Qahafah, ya, Abu Qahafah juga datuknya adalah merupakan seorang Muslim. Jadi mereka, gambaran awal yang kita boleh dapat, masya-Allah indahnya, ya, ketika masyarakat ketika itu, mungkin hari ini tak heran lah, ya, datuk kita Islam ni, apa nak herannya kita kata kan. Tetapi di zaman ketika Islam itu masih sangat terlalu awal, asing pada ketika itu, gharib, ya, dan memilih Islam itu kena satu keputusan yang betul-betul terbit daripada keimanan. Bukan hanya just orang kata follow sebab dia popular dalam Instagram, ikut-ikut. Tak. Memang membuat keputusan jitu padu untuk menjadi, kerana apa sebab kita akan tahu nanti bahawa betapa banyak kesakitan yang mereka tanggung apabila memilih untuk mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu penjelasan yang cukup menarik, mudah-mudahan kita dapat sama-sama cuba untuk mengenali siapakah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Dan Ustaz, untuk permulaan topik pada pagi ini, kita dah pun ada soalan yang pertama, sahabat kita yang bertanya di Facebook, Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, berapa orangkah puteri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Yang kedua, bagaimanakah Sayyidatina Asma mendapat ilmu agama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan yang ketiga, Ustaz boleh ceritakan keakraban Sayyidatina Asma dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Jazakallahu khair Ustaz. Dan biar tahu, jangan keliru. Soalan cukup menarik saya kira Ustaz. Baik, bila kita sebut adik-beradik, ya, adik-beradik ni kalau dalam konteks ada adik-beradik seibu sebapa, ada adik-beradik sebapa ataupun seibu. Ya, asyaqiq adalah disebut apabila adik-beradik tu seibu sebapa. Kita tahu bahawa anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang seibu, kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ibunya adalah Ummu Ruman, ya, dan kemudian ibu kepada Sayyidah Asma adalah Qutailah, ya, Qutailah. Dan Qutailah ini telah pun berpisah dengan Sayyidina Abu Bakar sejak daripada zaman jahiliyah. Maksudnya perkahwinan dengan Qutailah tidak lama, dan kemudian Qutailah ini tidak memilih Islam sampailah kesudah itu menurut kebanyakan para ulama tarikh. Baik, kemudian kita tengok bagaimana yang kedua tadi adalah bagaimana Rasulullah, bagaimana cara ilmu, ya, yang disebutkan tadi, bagaimana boleh mempelajari ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila kita sebut, ya, dia dulu tidak ada pendidikan formal macam ni, dia tak ada rancangan tanyalah ustaz, yang kemudian tengok kita duduk, ataupun tidak ada universiti, tidak ada sekolah, tidak ada syllabus, ya. Jadi bila sebut sahabah, ya, sahabah tu maknanya orang yang mendampingi Nabi, ya, sebab tu didefinisikan sebagai orang yang man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sa'atan, walaupun mungkin satu saat, wa huwa mu'min wa huwa ta'ala dzalik, dan kemudian dia mati di atas keimanan, ya, maka dia adalah sahabat. Maka kalau kita nak gambarkan bagaimana Sayyidah Asma belajar dengan Nabi, keakraban keluarga, ya, keakraban keluarga itu lah yang menyebabkan Sayyidah Asma banyak sekali menerima didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada setengah orang, contohnya Abu Hurairah, dia duduk di Masjid Nabawi sebagai ahlu sufah. Di situ caranya, tetapi dia tidak ada hubungan akrab kekeluargaan. Jadi ada masa-masanya dia mendapat daripada Nabi dan kemudian disampaikan. Adapun Sayyidah Asma adalah kerana akrabnya dia dengan keluarga Nabi macam kita katakan tadi, ya, kerana Sayyidina Abu Bakar lah
rapat dengan Rasulullah, yang paling rapat saya kira, ya, sehingga Nabi menyebutkan tentang, kalaulah ditanya tentang siapa yang paling kusayang di dalam dunia ini, maka aku akan menjawab bahawa dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, rapatnya. Dan kemudian turun ke bawah adalah anak Sayyidina Abu Bakar, adik-beradiknya adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah, Sayyidatuna Aisyah merupakan isteri Nabi, menjadikan rapat. Bahkan kalau kita tengok dalam Musnad Imam Ahmad sebagai contoh, ada kisah yang menarik. Maknanya nak cerita betapa ketika mereka pergi menunaikan haji, bergerak daripada Madinah untuk pergi ke Arafah, menunaikan haji mengikut Nabi SAW. Sayyidah Asma meriwayatkan, mengatakan bahawa ketika dalam khemah tersebut, Rasulullah duduk dan di sebelahnya, duduk di sebelahnya adalah Sayyidatina Aisyah, dan Sayyidina Abu Bakar duduk di hadapan Nabi SAW, dan aku duduk dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya kita boleh bayang betapa rapatnya. Dan di sanalah satu jawab soalan tadi tentang betapa rapat antara kedua mereka. Memanglah sangat rapat kerana mereka membesar sejak daripada kecil bersama, dan hatta dalam riwayat tadi, hatta ketika mengerjakan ibadah haji, perjalanan itu ketika orang payah nak berjumpa dengan Nabi, dia duduk sekemah, maksudnya sekhemah ketika rehat. Dan ini cukup menggambarkan kepada kita betapa akrabnya, rapatnya Sayyidah Asma binti Abi Bakrin dengan Rasulullah sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita betapa akrabnya Sayyidatina Asma dan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan walaupun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan pada awalnya, Ustaz, masya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya, Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi penonton kita di Facebook yang bertanya, Romli Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, Ustaz, apakah faktor yang menjadi penyebab Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima Zubair Al-Awwam menjadi suaminya, biarpun beliau mengetahui yang bahawasanya Zubair Al-Awwam merupakan seorang yang miskin? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru, Ustaz. Ini soalan cukup menarik. Baik, terima kasih kepada saudaraku Ramli. Tapi dia lebih tepat bahasa Arabnya, Ra fathah mim sukun ram. Kita disebut RAM kan. Lidah orang Melayu. Sebab kebetulan nama Mak Ramlah kan. Jadi nak ceritanya ialah soalan tadi tentang Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam, kenapa Sayyidah Asma menerimanya sebagai suami, ya? Jodoh. Jodoh dalam soal jodoh. Jadi Da'i Anas sebut dah jodoh kan. Bila dah jodoh tu habis cerita. Kira habis dah tu. Habis lah, sebab semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mungkin kalau kenapa sebab kalau kita baca dalam sirah, perkahwinan mereka adalah kerana di atas pilihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya Sayyidina Abu Bakar suka tengok karakter kepribadian macam Da'i Anas ni, macam baik orangnya, macam itulah contohnya. Ya, jadi di atas itulah maka Sayyidah Asma seperti kebanyakan wanita-wanita dahulu, mereka biasanya mengikut sepenuhnya apa yang ditunjuk oleh orang-orang tua mereka. Jadi dalam perkahwinan itu, walaupun Az-Zubair ibn Al-Awwam adalah seorang yang bukan seorang yang berada, tetapi tentu di atas susuk ataupun kepribadian yang ada kepada Sayyidina Zubair ibn Al-Awwam itu, yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar rasa pastinya dia adalah merupakan seorang yang layak untuk menjadi isteri kepada anak beliau, yakni Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Allahu akbar, masya-Allah tabarakallah. Dan semestinya, Ustaz, satu kepribadian yang mulia yang mungkin dipamerkan oleh Sayyidina Zubair Al-Awwam yang mungkin menjadi tarikan untuk diterima menjadi menantu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan insya-Allah, Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan. Kita nak berehat seketika. Biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Dan yang Ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita bersama bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Ustaz Zul Ramli Razali. Kita berbicara topik sirah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Ustaz, kita nak raikan pemanggil yang pertama di talian pada ketika ini. Encik, saya ingat saya Robizan yang bertanya. Puan Robizan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i dan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian?
Saya Robiza Abu Bakar. Ya, betul orangnya. Masya Allah, tabarakallah. Silakan dengan soalannya. Nak tanya, apakah ada amalan-amalan yang diamalkan oleh Sayyidina Asma Abu Bakar yang boleh menjadi ikutan pada ibu-ibu pada zaman ini? Baik. Itu sahaja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Soalan yang cukup menarik daripada Puan Robizan bertanya, ringkas soalannya Ustaz, tetapi memberi satu gambaran yang cukup penting kepada, terutamanya kepada wanita dan juga para ibu di luar sana, amalan yang mungkin diamalkan menjadi amalan Sayyidatina Asma yang mungkin boleh dijadikan sebagai panduan dan juga amalan ibu-ibu kita pada hari ini Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Robizan. Ya. Bila kita sebut di kalangan para sahabat, mereka pastinya adalah kelompok yang menjaga benar soal-soal yang fardu, dan mereka begitu banyak melakukan amal-amal sunat, puasa sunat, ya, sehingga kita mungkin tak boleh bayangkan, sebab kita takut kadang-kadang bila sebut sahabat tu amalan mereka biasa. Kita yang duduk di akhir zaman ni sangka biasa macam kita. Bila sebut biasa, ialah biasa seperti mereka. Ya? Contoh kalau dalam bab khatam Quran, biasa bagi semua para sahabat khatam 7 hari sekali khatam. Maknanya sebulan 4 kali khatam. Itu biasa. Bagi mereka. Jangan kita kata para sahabat ni biasa je. Jadi bila kita sebut amalannya biasa, kita sangka macam kita. Yang main WhatsApp, jadi begitu. Jadi pertama sekali kita sebut, sebab saya kita nak lihatkan bahawa amalan para sahabat ni memang dari sudut amalan mereka sangat menjaga yang fardu. Ya, apa saja perintah Allah yang mereka turunkan kepada mereka, mereka akan memegang sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Itu. Kemudian mereka adalah yang ghairah untuk melakukan amal-amal sunat yang boleh mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga para sahabat. Sama ada mereka lakukan secara individu ataupun mungkin mereka duduk secara berjamaah. Itu yang kita gambarkan di kalangan para sahabat. Jadi sebab tu kalau kita nak melihat, kita kena letak itu dulu, ya, supaya jangan kita sangka dia macam kita, ya, ataupun dia biasa melakukan amalan biasa mereka. Baik, mungkin apa yang mendalam yang kita nak tengok, ya, ialah oleh kerana rapatnya Sayyidah Asma dengan Rasulullah dan Islam dan Allah, maka kelebihan yang ada pada Sayyidah Asma adalah seorang yang sangat cinta kepada Islam. Sangat cinta kepada Rasulullah, sangat cinta kepada kebenaran. Maknanya bagi kita semua ibu-ibu, maknanya pertama sekali kena masuk perasaan cinta itu. Ya, dan tak susah sebab wanita dia mudah memahami bahasa cinta, ya. Baik, perasaan cinta itu yang kita kena letakkan pertama sekali adalah kepada Allah. Ya. Dan ini mungkin nanti kita akan dapat bincang apa yang dilakukan oleh Sayyidah Asma sampai kita percaya bahawa memang kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasul, kecintaannya kepada agama mengatasi semua keperluan individu dia. Jadi ini penting sebenarnya, ya. Sebab cinta ni adalah bahasa yang paling lembut tetapi yang sangat keras dan tajam untuk kekuatan seseorang. Baik, jadi seorang wanita bila dia penuhkan dalam dadanya cinta kepada Allah, maka kita sedang mengikut Sayyidah Asma binti Abi Bakar, ya. Kemudian mungkin ada sikit amalan lah yang saya kira amalan doa zikir tu mereka mengamalkan lah, tak ada secara khusus yang Nabi ajarkan, dan mereka memperbanyakkan sebanyak-banyaknya. Yang pasti saya kira kepada Sayyidah Asma, menurut hadis, komentar daripada anak kepada Sayyidah Asma, Abdullah ibn Zubair, menyatakan bahawa aku tengok dalam dunia ni tak ada orang, dikata, kalau perempuan yang lebih pemurah daripada ibu saudaraku dan makku. Ya, maknanya antara Sayyidatina Aisyah dan Asma. Ya, maknanya dia tengok sendiri, dia kata orang wanita yang sifatnya sangat pemurah, yang sangat pemurah. Tak boleh mengatasi, dia kata, makcik dia, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan ibunya Asma. Cuma beza, dia kata pemurah tu ada beza. Dia punya pemurah tu berbeza. Sayyidatina Aisyah, pemurahnya adalah dengan kalau dia dapat harta ataupun dapat sesuatu, dia akan kumpulkan dan banyak, semuanya dia bagikan kepada orang yang layak dan patut. Itu dia kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, version pemurah Sayyidatina Aisyah. Jadi kalau dikumpul-kumpul tu sebenarnya dikumpul untuk supaya dia dapat bagi banyak kepada seseorang.
Adapun ibuku, dia tak pernah simpan harta semalam. Allah. Maknanya dapat saja, walau banyak ni bagi. Dapat dia banyak dia. Jadi beza. Kedua-duanya pemurah. Dari segi kuantiti akhir adalah sama, tetapi kaedahnya berbeza. Jadi kalaulah kita nak jadi benda yang sama, maknanya apa yang kita boleh pelajari, maka jadilah seorang yang penyayang, ya, yang al-wadud, ya. Al-wadud ni maknanya wanita yang penuh dadanya penyayang. Cakapnya penyayang, tunjuknya penyayang, itu adalah apa yang perlu ada pada seorang wanita. Dia belajar daripada Sayyidatina Asma. Dan kemudian yang kedua adalah seorang yang jawadah, seorang yang pemurah. Jadi insya-Allah ni Ramadan pun dah tak lama dah, insya-Allah praktik masak lebih sikit, ya, bagi orang, jamu orang, hatta pada siapa yang boleh. Itu insya-Allah, ya, yang merupakan kerangka penting dalam kita nak mengenali susuk yang kita sebut sebagai Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Allahu akbar. Bila Ustaz sebut tentang Ramadan yang bakal tiba ni, ialah kebiasaannya kita masyarakat Melayu Islam di Malaysia sangat pemurah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi kira anak yatim ni mewah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak perlu cari lagi, memang mereka yang akan mencari, kita yang akan mencari rumah kebajikan dan sebagainya. Memang alhamdulillah ditaja sepenuhnya. Jadi ini salah satu sifat pemurah yang ada kepada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama contoh insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di laman Facebook Tanya Ustaz, Sal Rasid Cikci, yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, bagaimanakah kehidupan Sayyidatina Asma binti Abu Bakar bersama suaminya Zubair Al-Awwam yang ketika itu hanya mempunyai seekor kuda sahaja. Namun Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rezeki kehidupan yang mewah selepas penghijrahan mereka sehingga menjadikan mereka sebagai hartawan dan sangat dermawan. Allah Maha Kaya, masya-Allah. Dan yang kedua, apakah tugasan serta jasa dan sumbangan beliau yang diamanahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Asma binti Abu Bakar ketika mana baginda bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersembunyi di Gua Thur? Mohon Ustaz kongsikan. Syukran. Biar tahu jangan keliru Ustaz. Dua soalan daripada sahabat kita. Baik. Dua soalan daripada, terima kasih Sal Rasid Cikci, ya, yang bersama dengan soalan. Jadi saya kena betulkan dia punya kedudukan soalan tu. Sebab yang pertama soalan itu ialah apa yang berlaku selepas hijrah. Dan yang pertama berlaku selepas hijrah, yang kedua semasa ataupun sebelum hijrah, ya. Okeylah, kita tidak secara kronologi tidak secara topikal tu boleh kita insya-Allah, ya. Baik, bila berhijrah ke Madinah, ya, tahun pertama yang Nabi buat kalau kita belajar tentang sirah adalah di samping Nabi bina masjid, ya. Kemudian Nabi menyatukan di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin, ya, at-ta'akhi mu'akhah disebutkan, ya. Kemudian yang berlaku adalah Rasulullah membuat perjanjian damai dengan semua penduduk Madinah dan mereka adakan piagam untuk sama-sama membuat aku janji menjaga keamanan dan kemudian menerima berbai'ah Rasulullah itu sebagai pemimpin. Dan satu perkara yang penting yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menghidupkan tanah-tanah yang mati. Allah. So bila menghidupkan tanah-tanah yang mati ini, ketika itu orang-orang Muhajirin boleh memilih untuk membangunkan mana-mana tanah yang terbiar dan boleh menjadikan, dan kemudian dianya menjadi milik siapa yang mengusahakan tanah tersebut. Termasuk dalam kisah ini adalah tanah yang Rasulullah berikan kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, yang kalau kita nak bayangkan lebih kurang 3 kilometer jauhnya daripada center of Madinah. Dan di situlah merupakan tempat Zubair bin Al-Awwam untuk dia berbakti untuk mendapat hasil daripadanya. Baik, sebab kita bukan nak cerita tentang Az-Zubair bin Al-Awwam, tetapi susuk yang sebenarnya penting. Sebab itu soalan daripada Sal Rasid tadi. Yang terpenting adalah yang menjadi orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan tanah tersebut tak lain dan tak bukan adalah Asma binti Abi Bakrin. Ya, Sayyidah Asma binti Abi Bakrin, boleh kita bayangkan sekarang ni, maknanya kalaulah wanita yang berkeria hari ni kita, ya, wanita yang berkerjaya, ya. Maknanya Sayyidah Asma memberi contoh kepada kita bagaimana wanita yang berkerjaya. Bahkan kita tak akan mampu menandingi Sayyidah Asma, ya. Kenapa sejauh 3 batu tersebut dia berjalan berulang-alik, ya, tak ada naik kenderaan, wala syekh, tak ada kenderaan, tak ada wala bagal, wala kuda, tak ada apa. Berjalan kaki
dalam keadaan dia pergi dan balik, biasanya dia akan membawa beban ataupun barang-barang tu di atas kepalanya. Allah. Cuba bayang berjalan 3 kilometer untuk membantu suami ya supaya dapat menjayakan tanah yang diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh bayang bagaimana kerasnya usaha yang dilakukan oleh Asma binti Abi Bakrin untuk menjadi seorang isteri yang dapat sama-sama membina keluarga, dan ini saya kira dapat dipelajari oleh kita ya. Maknanya seorang wanita tidak beralasan dengan kerana fizikalnya yang lemah, tetapi kerana kekuatan, kemahuan dan jiwa yang kental itu menjadikan perkara tersebut boleh dilakukan oleh seorang wanita dengan begitu sukses dan jaya. Ya, itu yang pertama. Senang cerita macam susah senang bersama lah Ustaz ni. Saat sulit pun bersama, saat gembira pun bersama, maknanya tidak ada alasan untuk tidak bahagia Ustaz. Masya-Allah, bahasanya romantis sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan soalan yang kedua Ustaz, saya kira tadi tentang bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq berada di Gua Thur Ustaz. Jadi peranan Sayyidatina Asma Ustaz. Baik. Elok juga kita dalam keadaan pagi ni ya, kita dapat gambaran bahawa Jabal Thur itu letaknya di belah selatan. Perjalanan ke Madinah itu ke arah utara ya. So strategi yang dibuat oleh Nabi sehingga menyebabkan tak terfikir pun, tak terjangkau pun oleh orang-orang Quraisy. Yang Nabi keluar daripada rumah kemudian berlindung diri di tempat yang tak ada dalam gambaran mereka, itulah laluan perjalanan untuk ke Madinah. Baik. So, bila Nabi duduk dalam keadaan terpaksa bergerak pada malam itu tanpa apa-apa, maknanya sehelai sepinggang keluar dan tidak ada sebarang bekalan, ya, tidak ada sebarang bekalan. Dan pada ketika itu, di sinilah masuk orang kata interframe, masuk dalam frame kisah hijrah itu adalah peranan besar yang dimainkan oleh Sayyidah Asma binti Abi Bakrin. Hak yang ni saya kira masya-Allah setiap hati kita akan lebur, pecah bila mengenangkan seorang wanita yang hari ini kita kata hijrah tu hebat, hijrah tu agung, ya, segala macam, dan sehingga akhirnya Islam menjadikan hijrah itu sebagai dikenang sebagai kalender kita. Tetapi yang pasti kita temui dalam hijrah adalah susuk wanita, dan dalam banyak-banyak lelaki tersebut ya. Kita kata Rasulullah sebagai pemain utama, pembantunya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan kemudian kita akan jumpa di celah-celah semua lelaki-lelaki hebat yang mempersiapkan diri untuk hijrah. Kita akan menemui nama Asma binti Abi Bakrin. Watak penting Ustaz. Watak penting, bahkan sangat penting ya. Dialah yang dikatakan menghantar makanan kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, sebab Nabi duduk di sana 3 hari. Ya, cuba bayang 3 hari duduk di sana tanpa bawa sebarang bekal lagi, hanya keluar daripada rumah sebagai di waktu yang genting tersebut. Dan pada ketika itu dialah mungkin penonton kita yang mungkin duduk di depan televisyen mungkin tak rasa. Tetapi kalau pergi ke umrah atau haji dan dongak kepala melihat Jabal Thur, masya-Allah, kita semua akan menangis teresak-esak. Cuba bayang ya, seorang wanita di celah-celah fitnah, pemburuan, di celah-celah rewardnya adalah bunuh kepada Nabi, maka pada saat tersebut sekiranya tertangkap dia juga pasti akan dibunuh. Dan dia mengambil amanah dan tanggungjawab untuk memberi makanan kepada Rasulullah. Dialah yang bekalkan makanan kepada Rasulullah. Disiapkan makanan dan diberi makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kerja ni tak boleh dalam grup yang ramai. Sebab benda-benda misi-misi yang sebegini sulit ini mesti ada seorang ambil peranan. Dan seorang itu mesti teguh, kental, kuat untuk laksanakan. Cuba bayang kalau makanan tak sampai kepada Nabi ya. Jadi kalau kita tengok ke Jabal Thur, masya-Allah ya, Jabal Thur ni saya kira orang yang berdiri nun di puncak di mana gua tersebut ada, kita rasa hanya sebesar satu titik sahaja. Maknanya kita tengok ya Allah ya, dan gua tersebut ya bukan nama gua sebenarnya ya, Ghar, memanglah Ghar, tetapi Ghar kerana apa? Sebab hanya pecahan bumi kerana proses luluh hawa, maka pecah, dan kemudian dia bukan gua sebenarnya. Dia rekahan sahaja. Dan cuba bayang nak sampai ke sana ya,
kita terbayang betapa pecahnya tangan, lukanya tangan dalam mendaki bebatu yang hitam, yang keras, yang tinggi tersebut. Berapa banyak peluh bersimbah daripada seorang wanita memikul bekalan untuk diberikan kepada Rasulullah. Dalam keadaan mengandung dikhabarkan Ustaz. Ya, dalam keadaan mengandung pada ketika itu. Dan inilah yang kita kagumi, yang kita jadikan hari ini kita terduduk di atas sofa mungkin dan mengenangkan, mencermin diri kita. Sebanyak mana peluh kita pernah keluar untuk agama. Sebanyak mana mungkin darah kita mengalir sedikit untuk agama, ya. Kenapa? Sebab kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul. Maka bila cinta penuh dalam dada, tubuh kerdil, ya. Imam Al-Ghazali berkata sebenarnya sekiranya seorang itu merasa payah dalam hidup. Betul. Hidup ni tidak pernah payah melainkan kerana kecilnya iman dalam hatinya. Jadi saat kita berjaya membesarkan hati kita, yang orang nampak masalah tak jadi masalah. Kenapa Sayyidah Asma boleh lakukan semua itu? Sebab betapa besarnya jiwa beliau. Sedangkan baru umur 27 tahun pada ketika itu, kita katakan dalam umur 20-an, ya. Banyak benda-benda lain yang mungkin jadi keseronokan kepada orang-orang Arab pada ketika itu, tetapi memilih untuk menjadi orang penting dalam kisah hijrah. Allahu Akbar. Tidak ada istilah letih dalam kamus kehidupan beliau. Demi baginda Nabi SAW, demi Allah dan juga Rasul, masya-Allah, tabarakallah. Dan Ustaz, kita nak berbicara panjang lebar, tapi kita nak raikan lagi Ustaz pemanggil kita yang telah pun bersama kita di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Da'i dan Ustaz dan kru-kru semua oleh rahmat oleh Allah, memohon bagilah penyakit-penyakit ini hilang pada kita. Amin, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang Kak Asma binti Abu Bakar ni, yang Kak Nepa nak pi jam, adakah harta tu Abu Bakar bagi harta setengah untuk Nepa bebaskan hidupan Nepa ni di Madinah kah, di Arfah kah, Nepa nak pi ni, adakah Abu Bakar bagi harta untuk Nepa nak hidup semula tu? Yang itulah soalan mamu, doa-doa kat mamu, biarlah mamu jadi sopa Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu Hanifah dari Pulau Pinang bertanya soalan tentang mungkin ada sumbangan yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada anaknya dan juga menantunya untuk dalam meneruskan kelangsungan hidup dan sebagainya, ataupun bahagian-bahagian tertentu. InsyaAllah kita akan raikan jawapan kepada persoalan ini. Kita nak berehat seketika Ustaz dan juga sedang penonton. Biasakan kehidupan norma baharu dakwah yang Ustaz sampaikan, biar tahu, jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, walau di mana jua anda semua berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, berada dalam keadaan dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Tanyalah Ustaz pada pagi ini kita masih lagi berbicara topik sirah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an. Kita bersama bintang ilmuwan kita masih lagi yang bersama yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Rozali. Dan Ustaz, kita mengalung-alungkan lagi kepada sahabat kita, para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, terus hubungi 1-800-88-1677 atau paling mudah tinggalkan komentar di laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Dan Ustaz, sebelum kita nak menjawab persoalan pemanggil kita seperti tadi, Mamu Hanifah dari Pulau Pinang, kita mohon Ustaz untuk bagi semangat sikit ialah kepada para wanita. Bila Ustaz berbicara tentang Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, bagaimana ketangguhan beliau dalam keterbatasan kudrat seorang wanita Ustaz, dalam keadaan mengandungkan pula anak pada ketika itu, sanggup berhempas pula, sanggup berkorban jiwa dan juga raga membantu ayahnya dan juga baginda Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Sedikit bagi semangat kepada para ibu kita, insya-Allah. Saya kira semangat ni bukan sekadar ibu, tapi juga pada ayah, pada suami, ya. Kerana benda yang sama tetapi memberi impak yang berbeza-beza kepada setiap orang, ya. Kerana persekitaran Sayyidah Asma adalah ayahnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya.
seorang yang pastinya jiwanya, imannya tak mampu kita nak sebut pun ya. Bahkan Nabi pernah menyebut dalam hadis, sekiranya ditimbang iman seluruh umat tolak Nabi dan Rasul di satu neraca dan diletakkan seiman Sayyidina Abu Bakar di satu neraca yang lain, la rajaha iman Abi Bakrin, nescaya akan lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cuba bayang ya, seorang anak yang duduk di hadapan orang yang imannya himpun seluruh iman umat ini, dia lebih besar. Dan menjadikan pemikiran itu pemikiran, bukan sekadar pemikiran tetapi jiwa sentiasa positif ya. Sebab halangan manusia ni kadang-kadang bukan pada jasad dia. Jasad hanya mengikut kerana manusia ini ada yang disebut sebagai limiting belief ya. Kita percaya kita boleh buat banyak ni je. Ya, seperti gajah yang membesar dengan tertambat kakinya dan kemudian bila dah besar buang tambatan tersebut, dia tak percaya dia boleh pergi lebih jauh. Beyond the expectation. Kenapa? Sebab dia dah letak limit untuk kepercayaan dia. Dan inilah perkara yang kita tengok dan kita belajar daripada Sayyidah Asma yang tidak berlaku. Kerana keimanan memecah semua belief. Ya, mungkin dia boleh kata aku perempuan kot kan, takkan nak panjat atas bukit tu kot, mustahil lah ya, tak boleh lah. So semua perkataan negatif terbit daripada pemikiran negatif ya. Kerana apa? Sebab kita ada mental block ya, maksudnya ada mental block, limiting belief yang iman boleh pecahkan sebenarnya, sehingga akhirnya kita baru tahu bahawa potensi kita lebih baik sebenarnya ya. Dan inilah yang menjadi masalah kepada kita sebagai manusia, sebab kita kata aku boleh buat banyak ni je, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat kita lebih baik. Saya suka dengan misal contoh yang menyatakan kita ni dibina dengan kereta Formula 1. Formula 1 ni ya. Kita punya ni pattern kereta kita sebagai manusia yang Allah kata walaqad karramna bani Adam, ini adalah Formula 1. So bila kita kereta Formula 1, jangan tanya boleh tak kita speed 200 km. Soalan tu dah tak relevan dah. Sebab kita disuruh untuk speed sehingga 400 km sejam. Ya, maknanya kita boleh pergi, tetapi kenapa? Sebab limiting belief. Dan sebab itulah kita nak tahu kita ni negatif atau tidak. Kalau keluar perkataan tu tak boleh, tak larat, tak adalah negatif. Terbit daripada ion negatif yang ada dalam kepala kita, dalam jiwa kita. Dan sebab itulah Asma binti Abi Bakrin, cuba kita tengok ya, nak berjalan 3 km ulang-alik, duk pikul beban atas kepala. Sebelum itu masya-Allah mendaki di tengah malam yang begitu keadaan yang sangat sukar, celah-celah. Itu semua adalah memberi gambaran betapa keimanan yang begitu kuat kepada Allah. Sebab kita semua ada elemen untuk kuatkan jiwa kita untuk pecah semua limiting belief, block mental block yang berlaku kepada kita semua. Dan kita haraplah kita ya, tak kira suami ataupun isteri ya, kalau kita duk bisa tak penat, malas, sakit dan segala macam, itu adalah sebenarnya benda yang telah terbina ya, yang terapung dalam minda kita, yang menyebabkan menambat kita seperti gajah tadi yang tak boleh ke mana-mana. Jadi sebab tu kita lepaskan potensi kita, kerana kehidupan kita ni sebenarnya Allah nak bukan kita buat baik, tetapi Allah nak kita buat yang terbaik. So kita boleh buat insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah. Mudah-mudahan bila ustaz sebut tentang ialah ketangguhan seorang wanita, ketangguhan suami dalam urusan mencari rezeki dan sebagainya dalam kehidupan, saya tertarik ada sejarah juga. Kita berhenti di sesi minyak, kita jumpa akak-akak, abang-abang yang buat servis penghantaran makanan tengah panas, tengah hujan. Ustaz sanggup, ada yang saya pernah jumpa seorang ayah yang letak anak kecil dia di dalam bakul motosikal dan buat servis hantar makanan. Dan saya tengok Allah sedih hati kita dalam keadaan yang kekangan ekonomi yang sedang berlaku di musim pandemik ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati mereka, diberikan rezeki yang halal lagi barakah. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Ustaz, mungkin sedikit komen ataupun jawapan kepada Ustaz nak respon soalan Mamu Hanifah sebentar tadi, bertanya tentang harta ataupun peninggalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada anaknya Sayyidatina Asma bersama dengan suaminya. Sedikit. Baik, kalau kita tengok dari sudut tentulah saya kira dalam perhubungan ayah anak ya, menantu mertua, hubungan itu pasti berlakulah ya. Kalau kita tengok dalam riwayat pun tatkala Sayyidah Asma mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar tentang kesempitan yang tak ada langsung baginya, nak meringankan bebannya, juga mendapat bantuan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kaya pada ketika itu kan. Dan
kita pasti perkara tersebut perkara yang normal berlaku ya. Tetapi kita dapati bahawa kekayaan yang kemudian dimiliki oleh Sayyidina Zubair bin Al-Awwam dan juga Asma adalah kekayaan yang terbina daripada usaha mereka biiznillah taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan effort yang mereka bagikan. Itu sebenarnya sebab kalau orang kata mertua bagus bagi duit tapi kalau effort tak ada, habis je duit tu kan. Macam orang kata tuang garam ke dalam lautan sahaja. Jadi sebab itu bukan poin utamanya adalah tentang bantuan, itu mungkin ada, pasti ada ya, sebagai normal kehidupan manusia. Bukan norma baru, norma lama dah tu. Tetapi artinya effort kedua mereka itu yang sebenarnya menjadi nilai kenapa kekayaan itu berkembang ya, berkat insya-Allah. Allahu akbar. Sebab bijak menguruskan dia, manajemen tu saya penting, masya-Allah tabarakallah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan yang berikutnya Ustaz, kita raikan lagi dengan izin Ustaz, sahabat kita yang bertanya di laman Facebook Tanya Ustaz, Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, mengapakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyidatina Asma Abu Bakar agar Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepada Asma dengan tali pinggang yang lebih cantik dan indah di dalam syurga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru kisah di sebalik kenyataan ini Ustaz. Baik, terima kasih kepada Nur Dahlia Biru ya. Saya rasa memang kalau soalan ni tak ada, perbincangan tentang Sayyidah Asma tu jadi tak berapa lengkap ya. Benar, kerana satu gelaran yang ada kepada Sayyidah Asma ya, laqab yang diberikan ya, ialah Zatu an-nitaqaini ya, Zatu an-nitaqain, Zatun nitaqain ya. Zat bermakna sahibah ya, dia sama macam Zul jugalah ya. Zu tu maknanya yang empunya ya, empunya Ramli. Ramli tu dia punyalah. Dia Zu ya, bagi muzakkar, bagi muannas Zat ya. Bila banyak zawat ya, kalau banyak bagi lelaki zawu ya, zawul arham ya. Baik, zat ni maknanya yang empunya, nitaqaini dua tali ataupun tali pinggang yang dua tali pinggang ya, mempunyai dua tali pinggang. Baik, kenapa? Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdalakillahu binitaqiki hadha nitaqaini fil jannah. Ya, sebab bila dia bercerita kemudiannya tentang betapa Asma dalam nak mengantarkan safirah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada masanya sampailah talinya terputus dan kemudian Sayyidah Asma telah mengoyak tali pinggangnya dan kemudian dikoyak dua, kemudian yang menjadi ikat kepada apa yang nak dibagi kepada Rasulullah untuk dipikul pada masa itu. Dan benda ini nak menunjukkan betapa dia adalah simbolik kepada betapa seseorang yang tidak beralasan ya. Kalau kita kata MacGyver tu masya-Allah hebatnya, boleh yang penting buat, bukannya kreatif ya. Maka sebenarnya begitulah kreativiti seorang wanita. Mungkin kalau wanita biasa tak boleh nak buat apa, dah tali pun tak ada kan. Jadi stop kat situ. Tetapi dia pergi lagi, dan sebab nilai itulah yang kemudian yang Nabi sebutkan tentang, dan ini juga ya menurut ulama adalah nak memberi isyarat tentang betapa Nabi menjamin Asma adalah ahli syurga. Ketika kita tak ada jaminan. Ya, kita tak ada jaminan pun adakah kita ni disebut oleh Nabi sebagai ahli syurga, tak ada sebarang jaminan. Tetapi melalui penyataan tersebut Nabi menggambarkan bahawa Asma adalah ahli syurga. Setelah Zubair ibn Al-Awwam, Nabi beri jaminan dalam hadis yang lain adalah ahli syurga. Maka kita sedang bercakap tentang seorang wanita ahli syurga sekarang ni ya. Jadi daripada gelaran Zatun Nitaqaini tersebut memberi kepada kita gambaran kreativiti, kesungguhan seorang wanita apabila dia nak melaksanakan tugasannya. Dia bukan orang yang mencipta alasan demi alasan untuk akhirnya tak nak buat ya. Sebab dalam hidup ni paling best ialah kalau kita bincang untuk tak buat. Kita boleh reka alasan sebanyak-banyaknya, tapi at the end of the day tak buat pun. Ya, yang susahnya adalah berbincang untuk bagi jadi. Jadi Asma binti Abi Bakrin memberi gambaran kepada kita, walaupun sukar, walaupun sulit, gunakan segala kritis dan kreatif
untuk kita mencetuskan sesuatu yang boleh mencapai matlamat yang baik, insya-Allah. Allah Akbar. Orang kata apa? Ibarat kata pepatah, Allah bisa tegal biasa, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Walaupun dalam keadaan ini, kalau kita mungkin bagi orang lain mungkin orang kata apa, merenung nasib je lah, Ustaz, kalau dah berlaku, dah kalau aku perempuan mengandung pula dalam keadaan keterbatasan ni, tengok je lah nak buat macam mana kan. Tapi bagi Sayyidatina Asma binti Abu Bakar merupakan satu perkara yang penghormatan yang begitu besar bagi dirinya untuk berkhidmat kepada ayahnya yang tercinta dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya, Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Baizura Mazrat. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika mana Abu Jahal datang ke rumah Sayyidatina Asma bertanyakan di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya bersembunyi, apakah jawapan Sayyidatina Asma kepada Abu Jahal sehingga Abu Jahal begitu marah dan berdarah pipinya ditampar oleh Abu Jahal? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Ini kisah yang cukup menarik untuk sama-sama kita kongsi dengan Ustaz. Masya Allah, ya, kita mungkin tak boleh faham soalan daripada Baizura tadi kalau kita tak boleh nak faham betapa dahsyatnya ataupun gawatnya, betapa gempitanya Makkah, ya. Cuba bayang, mereka telah berbincang pada hari semalam, ya, di Bani Nadwa untuk membuat satu keputusan yang sangat orang kata tragis kepada Nabi, sebab hukumannya adalah Nabi itu dibunuh. Betul. Ya, Nabi dibunuh. Itu keputusan sebulat suara oleh mereka-mereka yang ada di balai Bani Nadwah pada ketika itu. Dan untuk merealisasikannya, terpaksa supaya nak menghadang ataupun menghalang daripada Bani Muttalib, Bani Hashim bangkit untuk melakukan pembalasan kepada siapa yang membunuh Rasulullah. Maka pada ketika itu mereka juga telah memutuskan plan-plannya adalah dengan menghimpunkan pemuda-pemuda dengan membawa pedang-pedang kebesaran kabilah masing-masing. Sekira-kira tak bolehlah Bani Hashim, Bani Muttalib menyalahkan seorang. Betul. Tetapi kalau nak berperang, kena berperang dengan keseluruhan orang-orang di kota Mekah. Kenapa saya bawa semua ni? Nak bayangkan kepada kita betapa bila dia nak laksanakan perkara tersebut dan tak jadi. Maknanya wa makaru wa makarallah. Mereka membuat planning, tetapi Allah ada planning. Yang planningnya simple. Bagaimana mungkin mereka yang mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ba'dal isya, kita kata lepas daripada hari waktu isya, sampailah menjelang pagi yang memang tidak ada ruang, ya. Kalau kita kata macam keliling rumah tu dah dipenuhi oleh orang yang hanya menunggu arahan untuk masuk merempuh dalam rumah dan membunuh. Tetapi mendapati bahawa tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar dengan tenang, ya, siap lagi berdoa dekat dengan laluan nak pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Wahai bumi ini, sekiranya kalian tidak mengeluarkan aku tak keluar sebab aku sayang sangat pada bumi ini. Cuba bayang, sempat lagi, bukanlah kata termengah-mengah, terhencut-hencut atau buru-buru lagi, tak, berjalan dengan tenang, ya. Dan dalam keadaan gawat inilah pada keesokan harinya, ketika mereka mendapati Rasulullah tidak ada, maka pada ketika itu gempar dan gawat. Gempar itu bukan alang kepalang, sehingga akhirnya ditawarkan hadiah yang tak pernah ditawarkan hadiah sebesar itu di kota Mekah sebelum daripada itu dengan 100 ekor unta. Ya, cuba bayang, Ferrari, ya, masya-Allah, depan rumah ada 100 biji. Memang masya-Allah, ya. Kaya lah kita kata. Mudah-mudah kata kaya gila lah, ya. Rezeki terpijak dan semuanya. Baik, dalam keadaan itulah soalan tadi datang. Maknanya bagaimana keadaan ketika marah, ketika bukan sekadar marah, yang lebih teruk daripada marah adalah rasa malu, rasa tercemar maruah ni. Kenapa? Sebab bagaimana boleh, ya, dah semua planning bagus tetapi tak jadi. Dalam keadaan kemarahan itulah alternatif yang ada pada mereka ialah siapa kawan baik kepada Rasulullah. Maka pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, pergi rumah, kalau kita bayangkan dalam suasana Mekah tu, ya, dekat Hilton Hotel ke atas tu, area sana rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan datanglah Abu Jahal dan kelompok daripada orang Quraisy dalam keadaan muka yang stres, ya, dan bertanya kepada Asma, dan Asma bagi tahu bahawa ayahku tiada. Dengan siapa? Dengan Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad di mana? Aku tidak tahu di mana. Jawapan tidak tahu di mana itu menyebabkan bahawa dia bercakap dengan tegas, ya. So saya dapat bahawa sosok Asma binti Abi Bakrin adalah sosok yang sangat berwibawa,
ya sangat tegas walaupun dia seorang wanita. Betul. Ya. Dan kerana kedaifan dirinya sebagai wanita, maka Abu Jahal nak tunjuk kentalnya Asma adalah kenapa? Sebab kita ada dua, bila kita buat planning ada dua benda. Satu yang kita jangka, ya, kita kata yang kita jangka ni kita punya planning. Tetapi mesti masuk dalam planning bagaimana kita berhadapan dengan benda yang kita tak jangka, ya, uncalculated risk, ya. Kita tak calculate risk tersebut. Baik, ini termasuk dalam uncalculated risk. Ya, mungkin Sayyidah Asma dah prepare untuk naik Jabal Thur, tetapi mungkin tak plan untuk bahawa orang datang menerpa kepada rumah orang, dan pada ketika itu dia juga mampu sama ada calculated risk ataupun uncalculated risk. Dia berhadapan dan dia ditampar pada ketika itu sehingga dikatakan pecah daripada bibirnya, mengalir darah pada ketika itu. Tetapi apa yang dihajat oleh Abu Jahal dan kaumnya tak dapat sebab keteguhan yang ada kepada Asma binti Abi Bakar. Banyak yang kita belajar, ya, untuk membina keteguhan dalaman, untuk kita merancang apa yang kita jangka, berhadapan dengan apa yang kita tak jangka dalam keadaan yang tetap kental, insya-Allah. Allahu Akbar. Walaupun bangkit amuknya, bangkit amarah Abu Jahal and the gang ni Ustaz, namun tetap sedikit pun tidak menggusarkan, menggetarkan hati jiwa yang bernama Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Dan Ustaz, kita ada pemanggil yang kita nak raikan pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Da'i dan Ustaz. Saya Ismail dari Sungai Buloh. Okey, soalan saya ni Ustaz. Sayyidatina Asma binti Abu Bakar adalah seorang yang wanita yang berani. Selain bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Yamruk, adakah juga beliau turut serta dalam peperangan lain? Baik. Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ismail Maisa Sungai Buloh bertanya soalan. InsyaAllah Ustaz, kita akan jawab soalan ini selepas kita berehat. Biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Tanya Ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ibu-ibu, ayah-ayah para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan kita masih lagi berbicara topik sirah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an. Kita bersama dengan bintang ilmuwan kita yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Rozali. Dan Ustaz, kita nak respon kepada soalan sahabat pemanggil kita sebelah tadi, Encik Ismail Maisa, yang bertanya tentang mengenai peperangan yang pernah ataupun mungkin disertai oleh Sayyidatina Asma radhiyallahu anha. Sedikit komen Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Ismail, ya, yang bertanya tentang peperangan yang diikuti oleh Sayyidah Asma, ya. Apa yang tercatat, ya, dalam masyhur lah kita kata, di dalam catatan tentang Sayyidah Asma adalah beliau terlibat dalam peperangan Yarmouk, ya. Dan sebenarnya memberi gambaran kepada kita bahawa untuk terlibat di dalam peperangan lain, ya, sebab Nabi sangat selektif apabila nak memilih seseorang kerana keperluan-keperluan yang tertentu. Jadi kerana itu kita dapati bahawa ada orang yang Nabi memang memilih untuk tidak pergi mereka itu pada peperangan, ya, sebab menjaga, sebab keperluan Islam ataupun keperluan semasa bukanlah kepada peperangan itu. Sebab kita tahu peperangan bukanlah pilihan pertama yang ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada keutamaan yang lain. Artinya, sekiranya kita mendapati terutama bagi seorang wanita, ya, yang kita tak dapati banyak dalam peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menurut apa yang kita sampai kepada kita, itu menunjukkan bahawa ada perkara lain yang dia amanahkan kepadanya, sebab dia adalah orang yang penting, dan kemudian tak bersama dalam beberapa peperangan, menunjukkan Rasulullah memberi amanah-amanah yang lain, yang itu menjadi keutamaan kepada Rasulullah untuk diamanahkan kepada Asma binti Abi Bakrin. Jadi kalau mungkin nak menjawab soalan tadi secara jelasnya, apa yang kita lihat dalam sirah mendapati bahawa dia tidak terlibat dengan mana peperangan yang lain. Dan kemudian sebab itu dia angkat peperangan yang berlaku di Yarmouk
ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, dan kemudian kegawatan yang lebih dahsyat nanti adalah di penghujung kehidupan ketika berhadapan dengan Hajjaj Yusuf As-Saqafi ya. Tetapi cukup untuk memberi kepada kita bahawa betapa kentalnya dia dalam membina masyarakat itu sendiri ya, mungkin bukan imej peperangan seperti setengah sahabat-sahabat sahabiah yang lain, tetapi kekentalan diri dalam membangunkan rumah tangga, kekentalan diri dalam membangunkan masyarakat. Ini yang menjadi figure sudut pandang kita kepada Sayyidah Asma binti Abi Bakrin. Wallahu a'lam. Ustaz pun cerita tadi, kongsi kepada kita bagaimana hebatnya ketangguhan Sayyidatina Asma. 3 km Ustaz, 3 batu ke 3 km pergi balik Ustaz kepada ladang ataupun tanah yang diberikan oleh baginda Nabi SAW untuk diusahakan dalam keadaan walaupun keterbatasan pada ketika itu, namun beliau tidak menunjukkan sebarang alasan untuk mengatakan tidak. Yang penting usaha dulu Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, di Facebook kita raikan lagi soalan sahabat kita yang bertanya, Ustaz Ziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah faktor yang menyebabkan banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha? Mohon perkongsian ilmu, syukran. Ini hadis yang diriwayatkan oleh beliau, mungkin beberapa hadis ada yang hasil riwayat daripada Sayyidatina Asma. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton Ustaz. Baik, di antara perkara yang menjadi nilaian terhadap sahabat ya, walaupun sahabat itu semuanya bernilai, tetapi sudut-sudut yang mereka kita sebagai orang yang di belakang hari nak belajar adalah bila sahabat banyak mana mereka itu meriwayatkan ya. Mereka menjadi rawi pertama. Maksudnya mereka, apa maksud rawi pertama? Ialah orang yang mendengar daripada Nabi ataupun orang yang melihat Nabi lantas mengomentar ya. Maka dia adalah rawi yang pertama. Kemudian dia menyampaikan kepada orang lain ya. Jadi itu maksudnya bila para sahabat itu meriwayatkan hadis, dia tak sama macam rawi akhir. Rawi akhir contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Dalam kitab sunan itu mereka adalah rawi terakhir. Rawi terakhir ini kerjanya adalah melihat jalur sanad hadis tersebut untuk sampai kepada Nabi. Sebab tu yang paling penting siapa yang dengar daripada Nabi. Dan orang yang mendengar daripada Nabi akan ditulis sebagai rawi yang pertama. Baik. Mungkin soalan tadi apa yang faktor yang menjadikan dia banyak meriwayatkan ya. Maksudnya sebab para sahabat semuanya kebanyakannya mereka menceritakan tentang Nabi. Tetapi tak semuanya sampai kepada kita, tak semuanya sampai kepada kitab-kitab hadis ya. Begitu banyak komentar daripada 100,000 para sahabat, mungkin kemudian bila turun ke generasi yang kedua, kemudian tak diturunkan lagi, tak sampai kepada pentakhrij hadis, ulama hadis. Baik. Jadi kalau katanya apa yang mendorong, saya kira ini yang menjadi basic kepada ilmu adalah Nabi menyebut balighu anni walau ayah ya. Sampaikan ya, Nabi sebut ni kepada para sahabat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maksudnya mereka nak dorong supaya menyampaikan sesuatu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sebut dalam hadis, naddarallahu mar'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw amin sami'in. Nabi menyebut dalam hadis, Nabi Allah memberikan gambar cahaya kepada orang yang mendengar daripadaku dan menyampaikan seperti mana yang didengar. Berapa ramai kata Nabi orang yang disampai itu sebenarnya lebih cerah daripada orang yang menyampai. Maknanya yang penting adalah sampai. Dan saya kira ini menjadi satu kelaziman di kalangan para sahabat untuk mereka menyampaikan daripada Nabi. Dan kalau kita tengok Imam Bukhari secara ittifaq ya, dengan Imam Muslim sebanyak 13 hadis yang sampai dalam kitab Bukhari dan Muslim yang ittifaq antara keduanya ya. Dan bahkan dalam Musnad Imam Ahmad ada 80 hadis yang rawi yang pertamanya adalah Sayyidah Asma binti Abi Bakrin dalam saya kira dalam Musnad Al-Ansar. Dalam itu menceritakan tentang bagaimana Sayyidah Asma bercerita tentang Nabi ataupun bercakap bahawa Nabi bercakap tentang perkara itu yang dirakam oleh orang yang mendengar dan sampai menyampai sehinggalah kepada pentakhrij hadis. Jadi jumlahnya sebanyak yang kita katakan tadi, Bukhari dan Muslim ittifaq keduanya sebanyak 13, dalam sunan yang lain ada 80, Imam Ahmad yang saya katakan tadi bahkan ada sunan lain yang sampai 89. Ini semua adalah nak ceritanya maknanya kisah orang tentang daripada Sayyidah Asma ini memang menjadi satu yang ditunggu juga oleh orang-orang yang di generasi berikutnya. Allahumma salli ala sayyidina. Mudah-mudahan
terjawab. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, walaupun dalam keadaan sibuk dengan menguruskan kehidupan keluarga dan sebagainya, namun tetap tidak meninggalkan ilmu. Itu yang penting juga sebagai seorang wanita ataupun seorang ibu. Jadi menjadi satu inspirasi kepada kita ataupun terutamanya kaum wanita di luar sana dalam sibuk menguruskan keluarga, ilmu jangan dilupakan. Kalau suami tak boleh bimbing Ustaz, jangan malu untuk minta izin suami untuk pergi belajar Ustaz, dengan izin Ustaz. Baik, dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita yang bertanya di laman Facebook, Siti Salbiah. 3 soalan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama soalannya, Sayyidatina Asma dikatakan sangat pemurah sehingga beliau diberi perumpamaan ketika mana mereka bercerita tentang sifat pemurah, mereka akan menisbahkan engkau ini pemurah sama seperti Asma Abu Bakar. Mohon Ustaz bagi pencerahan tentang sifat pemurah beliau itu dan bagaimana hendak menjadikan kita sifat pemurah sama seperti beliau. Sekian, terima kasih. Salbiah Ceras Kajang bertanya. Kalau nak sama tu exactly memang rasanya jauh sikit kot Ustaz. Tapi kalau nak menjadi seperti itu, insya-Allah mungkin ada tips ataupun panduan daripada yang bagi Ustaz. InsyaAllah. Baik, mungkin sebentar tadi kita dah ceritakan tentang betapa karakter yang ada kepada Sayyidah Asma ya, dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan pastinya ini adalah sesuatu yang dihasil tarbiyah Rasulullah ya. Sebab Rasulullah itu antara banyak sifat-sifat mulia Nabi, yang paling menonjol adalah sifat pemurah Nabi ya. Sekali lagi nanti di bulan Ramadan Nabi itu lebih pemurah ya. Dah Nabi itu memang pemurah, tetapi bila di bulan Ramadan ajwada bil khairi minar rihil mursalah ya. Kalau angin kencang menerbangkan dedaunan, maka Rasulullah itu lebih kencang lagi, terutama di bulan Ramadan ya. Jadi kita dapati bahawa sifat pemurah ni bagi kita lah, kita belajar ya, kita duk sebut Sayyidah Asma pemurah, Sayyidatina Aisyah pemurah, bahkan kita sebutkan bahawa semua sahabat itu sifatnya pemurah. Ya. Sahabat itu sangat takut dengan sifat bakhil dan kedekut ya. Dan untuk kita pelajari, dia sebenarnya sifat pemurah ni bermula daripada sifat yang ingin memberi ya. Sifat dalam hati kita ingin memberi ya. Kerana Nabi sebutkan bahawa tentang manusia terbaik adalah orang yang dapat memberi manfaat ya, anfa'uhum linnas. Siapa yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. So pemikiran ingin beri ini Rasulullah telah berjaya bentuk dalam pemikiran para sahabat. Termasuklah Sayyidah Asma binti Abi Bakrin ingin beri ya, ingin beri ya. Sebab tu kalau tak ada benda nak beri, adalah berikan senyuman ya, tak ada apa berikan apa saja, maknanya hidup mereka adalah untuk memberi. Dan ini adalah pemikiran yang penting kepada kita semua, sebab banyak daripada kita suka untuk menerima ya. Kita fikir orang kena bagi aku, orang kena hormat aku. Kita tak nak beri hormat pada orang ya, kita nak disayangi, tetapi kita tak nak berhabis untuk beri sayang ya. Berapa ramai orang yang akhirnya mati beragan tak dapat sayang. Kenapa? Sebab dia nak disayangi, tetapi dia tak nak memberi kasih sayang, dia tak nak tunjuk pun yang baik. Ini yang berlaku, konflik yang berlaku dalam pemikiran ya. Ya, maknanya kita memilih untuk hanya menerima, bukan memberi. Dan apabila memberi, siddiqah yang kita kata sedekah itu daripada siddiq, kerana kita beri tanpa bersyarat ya. Kita kadang syarat juga ya, engkau baik aku baik pada engkau kan. Ada makna tu. Engkau bagi aku bagi pada engkau balik. Aku sayang kau balik ya. Tetapi bila kita ikhlas, sebab tu sedekah ini daripada kalimah jujur, benar. Maknanya kita bagi itu dan kita tanpa ada syarat sedikit tanpa pun, mengharap imbalan Ustaz. Tak ada imbalan ya. Sayyidah Asma bila dia beri tanpa ada sebarang imbalan. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura ya. Tak mengharap. Bahkan saya baca satu tulisan yang ditulis oleh seorang ulama ya, kalau kita bagi, contohlah kita bagi seorang dan kita kata kat dia tolong doakan saya, itu pun termasuk dalam mengharapkan ganjaran. Ya, kadang-kadang kita bagilah 100 ke, doalah kat saya. Sebab itu menjadi beban pada orang tu. Doakan saya. Doakan saya. Maknanya kalau dia tak berdoa, dia dah bersalah. Betul. Jadi orang dah minta depan. Jadi apabila memberi, maknanya tanpa ada sebarang syarat. Dia bagi betul-betul bagi, dan kerana itulah
hidup untuk memberi, bukan hidup untuk menerima dengan jujur hati. Sebab itulah matlamat yang paling jelas dalam semua benda ini adalah hanya kerana Allah. Ya, bila kita buat beri kerana suami tak respon, kita mula kecewa ya, dalam bahasa betulnya. Kita rasa kecewa ya. Ataupun begitulah dalam kehidupan kita seharian kita ya. Jadi sebab tu kenapa kalau kita nak belajar daripada Sayyidah Asma, kenapa kejituan iman mereka yang menyebabkan mereka fikir untuk memberi ya. Apa yang boleh aku beri, apa yang boleh aku beri. Sebab tu yang kita katakan tadi, Sayyidina Zubair ibn Al-Awwam, Abdullah bin Zubair menyatakan bahawa dia tak boleh ada benda harta lebih dalam rumahnya, pada hari itu juga dia akan sedekahkan serta merta ya. Kenapa? Sebab melengkapi kriteria beri, kemudian terbit daripada sedekah, yang kita nak beri yang terbaik, dan kemudian kita beri hanya kepada Allah tanpa mengharapkan ganjaran sebarang daripada apa yang hasil dia kita beli tersebut. Berarti hidup pada memberi, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana sebut tentang sifat pemurah ini yang ada pada diri sahabat, bukan sekadar kepada Sayyidatina Asma dan bahkan para sahabat yang lain, bahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara sifat yang sangat-sangat mulia yang perlu sama-sama kita contoh insya-Allah. Dan Ustaz, kita raikan lagi soalan dan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya, Muhammad Syahri Sabtu. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon Ustaz kongsikan apakah peranan penting Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin masih ada lagi yang Ustaz tak ceritakan, mungkin boleh dikongsikan dengan sahabat penonton kita pada hari ini insya-Allah. Sebentar tadi kita dah ceritakan ya, sebesar-besar hijrah itu maknanya ada nama seorang wanita yang namanya Asma yang kita sebutkan, dan kita harap insya-Allah turun rahmat kepada kita. Insan terpilih, insan terpilih yang kita harapkan, apa yang disebutkan oleh para tabi'in dahulu, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Tatkala kita menyebut nama-nama orang soleh, telah turun pun hujan rahmat kepada setiap orang yang bercakap dan mendengar. Itu harapan kita ya. Dan apa yang kita katakan jasa yang ada kepada Sayyidah Asma terlampau besarlah ya. Sehingga kita katakan hijrah itu dialah yang menjadi tulang belakang ya, menjadi sebab bila kita sebut perjalanan, orang akan katanya bila sebut perjalanan orang tanya minyak. Kita nak pergi balik bekal kan. Nak balik Perlis kan, mesti orang kata bekal kan. Minyak ya. So kalau tak ada minyak, tak ada bekal, perjalanan tak berlaku. Betul. So yang menguruskan perjalanan dan bekal adalah Sayyidah Asma ya, Sayyidah Asma. Dan kemudian kita katakan tadi bila Nabi bila Muhajirin berpindah dan Nabi ketika itu nak memberikan kepada orang Ansar, sebab kita tahu bahawa pada ketika itu orang Ansar yang terdiri daripada Aus dan Khazraj yang telah berperang selama 100 lebih tahun ya, kerana dia acum oleh orang-orang Yahudi yang menyebabkan peperangan tanpa putus dan menyebabkan akhirnya potensi mereka terbazir kerana memikirkan tentang peperangan. Ya, kita kalau kelahi hari-hari ya, kerja kelahi je, potensi kita, kebijaksanaan kan kita akan disalurkan kepada benda yang tak berfaedah. Tepu je. Dia jadi tepu dengan menyampah ke orang, marah ke orang, negatif je. Negatif ya. Dan akhirnya potensi bangsa tak akan berlaku. Ya, pada saat manusia memilih untuk berpecah, potensinya adalah untuk melaksanakan agenda perpecahan dan kita sedang melemahkan tunjang kita, kekuatan kita pada ketika itu. Dan cuba bayang ya, Rasulullah berhadapan dengan keadaan ini dan Rasulullah mengalih pandangan ya. Rasulullah melakukan alih pandangan dengan membina kehidupan baru. Dan Rasulullah perlukan kepada mereka-mereka yang memahami Nabi. Cuba bayang kalau Nabi sampaikan satu pengajaran, balik diam ya. Yang penting kita zikir kepada Allah. Tetapi kenapa ada seorang macam Asma binti Abi Bakrin yang dilihat. Sehingga kita tengok dalam riwayat yang menyatakan bahawa pernah Rasulullah sendiri bersama dengan para sahabat yang melalui laluan yang dilalui oleh Asma dalam keadaan dia memikul bebanan berjalan sejauh 3 km tersebut ya. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dengan simpati kepada Sayyidah Asma dan menawarkan kepada Sayyidah Asma untuk naik bersama, maknanya tolong bawalah ya, untuk ringankan pada ketika itu ya. Nak ceritakan kepada kita betapa Rasulullah meraihkan orang yang menyambut saranan-saranan Nabi. Sebab katalah kita dalam konteks kita sekarang ni, pemimpin buat satu kempen ya, dan kemudian rakyat
diam dengan kempen tersebut, maka tak akan berlaku sebarang tindak balas bagus untuk mencapai matlamat tersebut. Maka Sayyidah Asma sepanjang bersama menunjukkan betapa sentiasa mendokong apa saranan-saranan daripada Nabi. Dan termasuklah sehinggalah kita tengok pada haji Nabi yang terakhir, maka yang mendampingi Rasulullah dalam atas nama kekeluargaan jugalah Sayyidah Asma. Dan ini saya kira satu sumbangan yang tak mampu kita nak nilaikan di atas apa yang diberikan oleh Sayyidah Asma semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup pada ketika itu. Masya-Allah, tabarakallah, mudah-mudahan memberi satu panduan kepada kita betapa kita perlu belajar dan juga mencontohi akhlak dan juga peribadi serta kisah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan insya-Allah Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan. Untuk topik kita pada hari ini kita nak berehat seketika, kita nak tamat di TV3 sebenarnya, dan kita nak sambung lanjutan 30 minit di TV9 selepas ini. Jadi biasakan kehidupan normal baharu dakwah dan Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah kita kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita masih lagi berbicara topik sirah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an. Kita bersama bintang ilmuwan kita masih lagi yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Dan kepada para penonton yang ingin terus mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan malu bertanya sesaat jalan. Terus hubungi menerusi talian 1-800-88-1677 atau terus hantarkan menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live ataupun siaran langsung menerusi Facebook, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar, luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk kepada kisah pejuang Islam iaitu Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an. Bagaimanakah caranya bagi kaum wanita dapat memainkan peranan besar dalam pembinaan masyarakat, tamadun negara, penggubal dasar dan pembawa syariat Islam di muka bumi ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Soalan yang saya kira penanya juga berjiwa besar. Masya-Allah, tabarakallah, mewakili kaum wanita, kaum hawa di luar sana. Baik, terima kasih kepada Puan Mazni ya. Macam Dai Anas puji tadi, betul lah saya kira. Soalan tersebut memberi gambaran tentang apa peranan yang boleh dimainkan oleh wanita ya dalam pembinaan sebuah masyarakat sehingga negara, bahkan tamadun itu sendiri ya. Kalau kita belajar daripada kisah Sayyidah Asma binti Abi Bakrin dan kita relatekan dengan intipati daripada ajaran Islam ya. Ajaran Islam ini sangat menitik beratkan pembinaan individu ya, pembinaan individu ya. Maknanya sesuatu masyarakat itu mesti dibaikkan individu-individunya ya. Dan individu tersebut dia berkembang kepada keluarga ya. Maknanya dan bila kita katakan sebuah masyarakat ataupun dalam tamadun Islam diasaskan kepada individu dan keluarga, so di situ maknanya peranan yang penting adalah pada seorang wanita. Sebab wanita sangat rapat dalam keluarga ya, peranannya sangat besar dalam keluarga. Dan kemudian bukan sekadar itu, kalau kita belajar tentang beberapa hadis ataupun yang kita tengok apa yang mengenai Sayyidah Asma adalah Sayyidah Asma di antara orang yang paling banyak menceritakan ataupun menyampaikan kepada Nabi tentang masalah-masalah wanita pada masa itu ya, permasalahan yang ada daripada wanita sebagai seorang isteri ya ataupun ibu. Maka banyak dalam riwayat menceritakan bahawa bagaimana Sayyidatina Asma datang kepada Nabi dan langsung mengajukan soalan untuk mendapat jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tengok tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebaik-baik kamu adalah berbuat baik kepada keluarga dan aku adalah yang terbaik
kepada keluargaku adalah di antaranya merespon kepada persoalan-persoalan yang datang daripada Sayyidina Asma binti Abi Bakrin. Jadi kita dapati kenapa, sebab wanita itu penting, ya. Mungkin sebab tu orang kata tangan yang menghayun buayan mampu menggoncang dunia, ya. Sebab yang menggoncang dunia itu ialah anak yang ada dalam buayan tersebut, ya. Sebab kalaulah maknanya seorang ibu tidak menghayun buayan, maknanya anak tersebut membesar tanpa kasih sayang daripada seorang ibu, maka dia juga akan menggoncangkan dunia dengan kerosakan, bukan dengan ruh kasih sayang seorang ibu, ya. Seorang ibu Allah dah memang lahirkan secara tabi'i bahawa adanya kasih sayang, kayanya kasih sayang dalam tubuh mereka, adanya rahim. Jadi saya kira pendekatan yang sangat sederhana. Sederhana maksudnya adalah melihat balik kepada keluarga, ya, perkukuhkan institusi keluarga. Peranan wanita adalah menjaga, walaupun dalam Asma boleh membuat alasan, ya, dia terpaksa pikul ulang-alik, tetapi mungkin dia akan mengabaikan tanggungjawabnya terhadap benda asas, yakni tentang keluarga dan juga tentang anak-anak. Tetapi itu tidak bagi mereka yang berjiwa besar, tahu tentang peranan untuk hidup memberi, tahu untuk memberi khidmat. Maka dalam secara paling sederhana adalah peranan wanita paling besar adalah dalam membina, adalah untuk memperkukuhkan institusi rumah tangga. It's okay untuk keluar bekerja, tetapi keluar bekerja untuk mengukuhkan institusi rumah tangga. Ya, bukan keluar untuk bekerja mengukuhkan kerja tetapi mengabaikan perkara yang asas, yang utama, ya. Jadi ini saya kira peranan, kalau bertanya tentang peranan, maknanya pergilah ke mana pun, ya, tetapi lubuk yang perlu diberi keutamaan bagi wanita adalah keluarganya, ya, bersama dengan suami, of course lah. Keutamaan, ya, itu keutamaan, ya. Sebab ada benda yang ada pada seorang wanita yang tak ada pada lelaki, yang boleh dia beri untuk membangunkan seorang manusia baru, ya, ataupun si anak tadi, ya. Dan ini yang kita belajar, dan sehingga akhirnya melahirkan seorang khalifah, ya. Kalau kita boleh pinjam nama, ya, seorang khalifah yang namanya Abdullah ibn Zubair, ya, Abdullah ibn Zubair yang lahir daripada didikan seorang ibu yang bernama Asma binti Abi Bakrin. Jadi keupayaan, tetapi dalam masa yang sama responsif kepada persekitaran. Bukan sekadar wanita tu dia duduk jaga keluarga dia dan kemudian berpusat pada dia sentrik kepada keluarganya dan kemudian tak tahu pun apa yang berlaku pada masyarakat. Jadi Asma memberi gambaran kepada kita bagaimana bekerja sedahsyat itu, berjalan kaki, kita kata memikul bebanan, buat kerja, jayakan ladang, tetapi dalam masa yang sama tak mengabaikan menjaga anak, dalam masa yang sama tidak mengabaikan apa yang tuntutan yang berlaku dalam masyarakat, dan dia sentiasa responsif kepada apa yang Nabi SAW sampaikan terhadap wanita dan memberi timbal balas balik kepada Rasulullah, supaya apa? Supaya dapat memainkan peranan sebagai wanita yang sebenar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Lihat bagaimana lahirnya seorang insan yang berjiwa hebat, jiwa kental, iaitu Abdullah bin Zubair. Satu susuk tubuh yang insyaAllah kita akan bicarakan mungkin selepas ini. Banyak lagi akan kita kongsikan, Ustaz. Kita nak rehat seketika. Sekali lagi, biasakan kehidupan normal baru. Dakwah Tanya Ustaz sampaikan biar tahu dan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berbicara tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang sangat luar biasa hebatnya, Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang yang saya kira telah pun panjang lebar dibicarakan oleh Baginda Ustaz. Dan para penonton dan juga Ustaz, kita nak raihkan lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita secara ringkas di Facebook. Aiman Aizuddin yang bertanya,
Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika mana Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu meminta pandangan daripada Sayyidatina Asma radhiyallahu anha ketika itu sudah dikepung oleh tentera Bani Umayyah. Beliau telah memberikan semangat kepada anaknya untuk terus berjuang. Hiduplah secara mulia, berjihadlah kamu kepada Allah dan matilah secara terhormat. Adakah selepas itu Sayyidina Abdullah bin Zubair melancarkan serangan terakhir yang menyebabkan beliau mati dibunuh, yakni syahid oleh Gubernur Bani Umayyah iaitu Hajjaj bin Yusuf? Adakah Sayyidatina Asma radhiyallahu anha bangga dengan kematian anaknya itu? Sedikit perkongsian daripada bagi Ustaz. Baik, Masya Allah ya, kita sampai ke penghujung dan kisah ini di antara kisah pilu yang kita garapkan dalam pengetahuan kita, yang tetapi dari sudut yang lain memberi penjelasan kepada kita bagaimana kita mengenali siapa yang kita sebut dan kita bincangkan pada pagi ini tentang Sayyidah Asma binti Abi Bakrin. Kalau kita tengok secara sejarahnya pada tahun 64 Hijrah, ya, selepas wafatnya ataupun meninggalnya Yazid bin Muawiyah, pada ketika itu di kalangan mereka-mereka yang berada di Mekah, di Hijaz, ya, telah berbai'ah Abdullah ibn Zubair untuk menjadi khalifah. Dan Sayyidina Abdullah bin Zubair telah mengambil bai'ah ini dan memainkan peranan pada ketika itu untuk menjaga kepentingan umat Islam. Baik, dalam tempoh inilah yang kisah tadi yang ditulis oleh saudara ataupun Encik Aiman Aizuddin, ya, berlaku, yang mana dalam tempoh gawat tersebut ketika Bani Umayyah, ya, meneruskan kepimpinan mereka, dan pada ketika itu dianggap Abdullah bin Zubair menjadi penentang Al-Bughat, ya. Maka berlakulah peperangan yang dalaman di kalangan umat Islam. Dan peperangan ini sangat dalam kesannya kepada Sayyidah Asma sendiri, kerana anaknya yang dibesarkan yang selama ini dengan karakter pemimpin, ya, sebab kita tahu bahawa Abdullah ibn Zubair adalah anak yang pertama lahir dalam sejarah hijrah Islam, peristiwa hijrah, ya, sebab tidak ada anak yang lahir melainkan Abdullah ibn Zubair. Baik, apa yang kita dapati di sini, kita nak belajar tentang kekentalan jiwa seorang ibu dan bagaimana dia berpegang kepada prinsip. Ketika gubernur yang disebutkan tadi, Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, diamanahkan untuk menyelesaikan isu penentangan ini, ya, maka pada ketika itu kita dapati bahawa bukan sedikit yang dilakukan, tetapi mengerahkan kekuatan dan berhadapan dengan berlaku peperangan pada masa itu. Cukup kita gambarkan betapa ketika pada saat-saat akhir, maknanya kekuatan Abdullah ibn Zubair kian sedikit kerana pengepungan yang berlaku, ya, oleh tentera yang dipimpin oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi, sehingga dikatakan pada ketika itu Hajjaj Abdullah bin Zubair hanya berkubu dalam kawasan Masjid Haram pada ketika itu. Dan Hajjaj Yusuf As-Saqafi telah mengangkat menjanit, ya, menjanit ni maknanya lastik besar yang daripada Jabal Abi Qubais, yang kalau hari ini kita tengok ada istana kat situ, kan, bukit istana tersebut, dan di atas itulah maka dilepaskan serangan kepada Abdullah ibn Zubair, dan peperangan tersebut yang menyebabkan bahawa serangan tersebut bahkan meruntuhkan Kaabah, memecahkan Kaabah, ya, dan pada ketika itu telah menyebabkan banyak kehilangan nyawa bahkan di Masjidil Haram. Dan pada momen itulah dikatakan bahawa dalam keadaan luka, dalam keadaan berdarah, dalam keadaan yang sangat lemah, maka seolah-olah datang Zubair kepada ibunya yang tua, yang berumur 100 tahun, dalam keadaan buta matanya, ya, yang sepanjang masa dia di atas sajadahnya, ya, beribadah kepada Allah dalam keadaan seorang tua, ya, yang perlu diingatkan qumi, maka dia pun qiyam, ya, dan sujud dan rukuk, ya, ada pembantu yang mengingatkan dia. Dalam keadaan itulah ketika dia renggang dalam waktu ibadah, merangkak seolahnya dalam keadaan menitis darah merah daripada Abdullah ibn Zubair.
datang kepada ibunya yang buta. Cuba bayang seorang ibu yang tua yang kemudian meraba dan kemudian memegang ubun-ubun kepalanya, memegang inilah wajah anak yang dikandung selama ini. Dan dia merasai basah darah dan kemudian basahnya tangan dengan darah anaknya sendiri. Dan pada ketika itu Abdullah ibn Zubair menyebutkan situasi dan kondisi, menyatakan bahawa yang pertama, kekuatannya telah habis, tenteranya telah musnah, bahkan orang yang rapat dengannya telah meninggalkannya seorang diri, dan dia tidak ada pilihan. Tetapi ada satu tawaran, diberikan kepadanya kekayaan, diberikan kepadanya hadiah yang banyak sehingga sekiranya dia sanggup meninggalkan peperangan ini. Kita dengar apa seorang wanita yang sedang mengusap kepala anaknya yang memegang dengan penuh kasih sayang. Seorang ibu yang kita tahu perasaan sayangnya kepada anaknya, dan tangannya berlenangan dengan darah merah si anaknya, dalam keadaan anak yang tertunduk mencari kekuatan pada ketika itu. Dan ketika itulah yang kita katakan bahawa kata-kata sebentar tadi adalah gambaran yang keluar daripada mulut. Dia bertanya kepada anaknya, wahai ya Abdullah, adakah selama ini engkau berjuang, engkau rasa al-haq ataupun engkau batil? Allah. Adakah engkau berjuang kerana al-haq ataupun kerana yang batil? Maka kata Abdullah, demi Allah aku berjuang atas nama al-haq, kerana kebenaran wahai ibu. Maka kata Asma, kalau itu yang kamu pilih, sedangkan pada ketika itu mungkin seorang mak boleh kata okeylah, dah dapat hadiah banyak, engkau boleh surrender, menyerah dan selesai. Betul. Tetapi kata si ibu, maka hiduplah dalam keadaan mulia, matilah dalam keadaan mulia. Tatkala engkau telah memilih jalan yang terbaik untuk hidup, maka pilihlah untuk mati cara yang terbaik. Dan dia menyebut, demi Allah aku tidak redha kekayaan ada pada engkau, dia kata. Allah. Sedangkan engkau tidak meneruskan apa yang engkau perjuangkan selama ini. Kata-kata membakar yang datang daripada mulut seorang ibu yang tua buta matanya pada ketika itu cukup untuk menjadikan Abdullah ibn Zubair bangkit dan bangun pada ketika itu, mengucup dahi ibunya, sebab dia menyebut, wahai ibu, sekiranya yang datang itu daripada Syam, sekiranya datang tentera itu dibawa daripada Syam, maka apa yang berlaku padaku ialah tatkala aku dibunuh, maka aku akan disalib wahai ibu. Allah. Ya, sebab orang Syam kebiasaan dia orang akan salibkan orang. Maka ibunya menyatakan bahawa seekor kambing tak merasa kesakitan lagi setelah dia disembelih. Allah. Maka biarpun engkau disalib atau dia apa pun, dan perkataan itulah yang menyebabkan anak ini keluar dan terus meneruskan perjuangannya sehingga akhirnya dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas nama kebenaran. Seorang ibu yang bukan berpaksi kepada kebendaan, tetapi apakah wahai anak yang kau perjuangkan adalah kebenaran. Sekiranya engkau tahu yang engkau perjuangkan adalah kebenaran, maka bukan sekadar hidup di atas kebenaran, matilah di atas kebenaran tersebut. Inilah saya kira kata-kata yang begitu hebat daripada seorang ibu yang berpegang kepada prinsip. Alangkah indah tatkala semua ibu pada hari ini meletakkan bahawa kebenaran itu prinsip, dan kebenaran tersebut dan prinsip tersebut disalurkan dengan penuh kasih sayang. Seorang anak yang mungkin kehilangan segala-galanya, luka, berdarah dan hilang kekuatan, akan bangkit keluar daripada bilik rumah kita menjadi pejuang yang hebat, yang dapat meneruskan prinsip kebenaran di muka bumi ini, insya-Allah. Allahu Akbar. Ramai yang sanggup hidup mulia, tetapi tidak ramai yang sanggup mati mulia, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Inilah perlu sama-sama kita renung dan muhasabah, lihat bagaimana hebatnya Sayyidina Abdullah bin Zubair dan juga Sayyidatina Asma, yang saya kira banyak yang Ustaz telah kongsikan. Yang mungkin sebagai terakhir, Ustaz, kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita yang bertanya, Melur Osman. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati, bilakah dan di manakah Sayyidatina Asma Abu Bakar meninggal dunia, dan di manakah makam beliau? Mohon pencerahan Ustaz agar tahu dan tidak keliru. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih kerana soalan ini memang benar-benar menghabiskan perbincangan kita, penutup ya. Setelah gugurnya, syahidnya Abdullah ibn Zubair, dan benar yang dijangka dan diteka oleh Abdullah bin Zubair bahawa tubuhnya akan disalib, digantung, untuk menjadi paparan kepada orang-orang supaya tidak menjadi pemberontak. Maka pada ketika itu Asma binti Abi Bakrin, selang hanya beberapa lama, sebab ini berlaku pada tahun 73 Hijrah, dan kisah ini
lah yang menyebabkan ada yang menyatakan bahawa selang beberapa hari kemudian, ada yang menyatakan beberapa belas hari, ada kata 20 hari kemudian, maka Asma binti Abi Bakrin yang telah berumur 100 tahun pada ketika itu berbaring di atas pembaringannya dan kemudian melepaskan kesakitan dunia ini untuk mendapat kerehatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada tahun 73 Hijrah, umurnya sekitar 100 tahun setelah kematian anaknya, dan pada ketika itu dia juga telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pulang di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rehat serehat-rehatnya, mendapat nikmat daripada Tuhannya yang tidak pernah putus-putus pun. Allahu Akbar Ustaz. Jadi menjadi satu pengajaran kepada kita, dan sebagai penutup ataupun ringkasan, kita dah kurang lebih Ustaz 2 jam kita berlayar dalam samudra ilmu bersama yang bagi Ustaz Zul Ramli. Kita berbicara tentang Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha sebagai rumusan terakhir daripada yang bagi Ustaz. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita menyebut dan memetik nama yang sangat agung dan hebat ya, yang kita pasti untuk ukur kita dengan beliau, saya kira mungkin hujung kuku pun tidak akan mampu untuk menyaingi imannya, kesungguhannya, jihadnya, ilmu yang disampaikan ya. Jadi marilah sekali lagi hari yang baru kita mengambil semua semangat ini menjadi seorang yang paling positif dalam kehidupan, tidak menjadi alasan demi alasan dan membina perkara negatif dalam pemikiran, kerana perkara tersebut yang menghalang potensi kita untuk menjadi seorang suami yang baik, isteri yang baik, anak yang baik, pemimpin yang baik, para apapun yang baik, kerana kita bataskan dengan potensi kita. Kita belajar daripada Asma, tidak ada alasan, pasti yang mencari adalah penyelesaian, dan membina penyelesaian, hidup seharian untuk mencari penyelesaian adalah lebih mulia berbanding dengan orang yang hanya hidup setiap hari untuk mencari alasan demi alasan, dan akhirnya kita berada di takuk yang lama. Dan pembaziran yang paling busuk dan keji bukanlah pembaziran roti canai yang kita makan, kita campak dalam tong sampah, tetapi potensi yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak bangunkan dan akhirnya mati bersama dengan tubuh jasad manusia. Inilah pembaziran yang paling besar. Asma menunjukkan kepada kita, sampailah kepada nyawanya yang terakhir, roh kebenaran bangun dan dibangkit dan memperjuangkannya dan dikekal dan kemudian diwariskan kebenaran tersebut. Dan hari ini kita belajar sekelumit daripada apa yang ditinggalkan oleh beliau. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Bagi menyebut keberkatan Ustaz, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin Allah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin Allah. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhum. Jadikanlah pertemuan ini ya Allah pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah ya Allah perpisahan kami sebentar nanti perpisahan orang yang terjaga, terpelihara, bahkan diampun dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, kami belajar tentang satu sosok yang sangat agung dan hebat ya Allah. Jadikanlah ya Allah tempias kepada kami, curahkanlah kepada kami ya Allah keberkatan daripada nama itu ya Allah. Amin. Agar kami dapat kuat iman kami ya Allah, amal kami ya Allah, supaya kami dapat memberi yang terbaik kepada seluruh keluarga kami, orang yang rapat dengan kami, bahkan negara kami ya Allah. Ya Hanan, Ya Mannan, kami menyebut tentang wanita yang kemudian menjadi seorang ibu ya Allah. Amin. Maka kami mengambil kesempatan untuk Engkau ya Allah, angkatlah darjat ibu kami ya Allah. Angkatlah manusia yang kami panggil seorang ibu setinggi-tingginya ya Allah. Amin. Kau sihatlah seadanya mereka sakit ya Allah. Berilah mereka kebahagiaan pada saat mereka duka ya Allah. Amin. Engkaulah sebaik-baik teman buat manusia ya Allah. Amin. Wahai Tuhan kami, tolonglah kami di dunia dan tolonglah kami di hari akhirat. Amin. Angkatlah agama ini setinggi-tingginya dan satukanlah hati umat Islam dengan ikatan kasih sayang sebenar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada yang bagi Ustaz Zul Ramli Razali atas kesediaan bersama-sama kita Tanya Ustaz pada pagi ini berbicara topik sirah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Dan sebagaimana biasa para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Esok seperti biasa kita akan bersama dengan Dai Hakim dan juga ahli panel undangan yang berbahagia Ustaz Dr. Luqman Ibrahim dengan topik tafsir dan tarannum surah Az-Zukhruf ayat 1 hingga 7
pada jam dan juga waktu yang sama pada esok hari. Jangan lupa untuk terus menonton tayangan Ustaz biar tahu yang keliru. Saudara sedang penonton, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.